Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mari kita sama-sama kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul bersama-sama pada malam ini sekali lagi, iaitu pada malam hari Rabu, malam Khamis, untuk kita mengadakan pengajian kitab bimbingan mukmin, iaitu kitab bimbingan mukmin karangan Syekh Muhammad Jamaluddin, iaitu sebuah kitab ringkasan daripada karangan besar Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali Al-Hamid, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Jadi alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita pada malam ini, iaitu dalam bab rahsia bersuci. Sekali lagi dimaklumkan bahawa Allahumma salli ala Muhammad Al-Fadil Ustaz Fakharuddin pada malam ini tidak dapat bersama dengan kita disebabkan oleh isteri beliau, iaitu Ustazah Asma Hussein, mempunyai rakaman di program rakaman di TV Al-Hijrah, insya-Allah. Jadi kita mengambil kesempatan ini untuk menyambung bab yang kedua, iaitu bab yang asas, iaitu dalam bab rahsia bersuci. Yang merupakan bab asas untuk persediaan langkah ataupun usaha kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia juga persediaan kita untuk menunaikan solat. Jadi apabila kita sempurna, kita hendak mencapai khusyuk di dalam solat, kita hendak mencapai kesempurnaan di dalam solat, maka yang pertama yang kita perlu dahulukan ialah dalam bab bersuci, iaitu dalam bab berwuduk dan juga bab beristinja, insya-Allah. Jadi saya perhati di sini ramai yang masih belum masuk. Mungkin semua tengah sibuk tengok World Cup, tapi ala kulli hal, walau bagaimanapun, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala gerakkan perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala gerakkan anggota tubuh badan kita untuk kita bersama-sama di dalam pengajian ini, tapi saya berharap agar pada masa akan datang kita anjurkan lebih ramai sahabat-sahabat kita untuk masuk ke dalam pengajian ini, sebab bukan mudah untuk kita mendapatkan guru kita seperti Al-Fadil Ustaz Fakharuddin, ataupun guru kita Ustaz Muhammad Syafi'i Abdul Rahman untuk bersama kita. Jadi rugilah kalau kita tidak mengambil peluang ini. Tapi kalau pada masa akan datang, kita lihat bagaimana sambutan untuk kita tengok balik susunan kelas kita lah. Kalau setakat 5-6 orang, insya-Allah kita teruskan juga pada malam ini, insya-Allah. Baik, kita teruskan dengan bab yang kedua. Kalau kita lihat daripada kitab kita yang kita gunakan, yang terbitan daripada As-Safa, yang berwarna hijau itu, kita telah pun sampai ke muka surat yang ke-16, dalam bab rahsia bersuci. Insya-Allah akan disambung oleh Fadil Ustaz Fakharuddin dalam bab yang ketiga, itu bab bab rahsia solat dan keutamaannya. Jadi kita lihat pada yang asas, bab bersuci. Dan minggu lepas kita sampai ke muka surat yang ke-16, iaitu tajuk kecilnya bersuci daripada najis. Bersuci daripada najis. Dalam bab rahsia bersuci ini, kita telah pun
cover daripada hikmah bersuci, ya, falsafah di sebalik bersuci, tingkatan bersuci, dan kemudiannya kita telah masuk ke bab yang asas, iaitu pembahagian berkaitan dengan pembahagian najis, jenis-jenis najis, najis yang boleh dimaafkan dan najis yang tidak boleh dimaafkan. Kalau kita lihat, ya. Dan najis itu sendiri ada tingkatan-tingkatannya. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan bersambung pada muka surat yang ke-17 di dalam kitab kita. Ya. Dan kita masuk kepada dengan apa najis dibersihkan. Ya, dengan apa najis dibersihkan. Jadi kita lihat, ya, kita lihat bagaimana untuk kita membersihkan najis, ya, membersihkan najis. Kerana syarat sah dari dalam solat, kita perlulah apa? Kita perlulah bebas daripada suci daripada hadas, ya, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil, dan juga perlu suci daripada najis, tidak kira badan ataupun pada pemakaian kita yang kita akan pakai untuk menunaikan solat. Jadi itulah tujuan sebabnya kenapa kita mempelajari pembahagian najis, supaya daripada najis yang 3 jenis itu dapat kita ketahui bagaimana cara-cara untuk membersihkan ataupun menyucikan najis tersebut. Ya. Jadi daripada najis mughalazahnya ada caranya, najis mukafafah ada caranya, najis mutawasitah ada caranya. Dan juga kita ketahui juga apakah jenis najis yang tidak boleh dimaafkan. Maksudnya wajib disucikan, ataupun ada apa jenis najis yang dimaafkan. Maksudnya kalau kita terkena kepada najis tersebut, maka najis itu tidak mengapa, ya, dimaafkan. Sah untuk dalam keadaan najis itu ada pada diri kita, sah kita menunaikan solat. Baik. Jadi kita sambung pada bab dengan apa najis dibersihkan. Ada kala berbentuk benda padat dan ada kala berbentuk benda cair. Ada pun yang berbentuk benda padat adalah batu istinja. Batu ini mensucikan sebagai penyucian pengeringan dengan syarat benda itu keras, kering dan bukan benda yang dihormati. Apa maksudnya? Iaitu alat yang kita boleh gunakan untuk membersihkan najis ataupun menyucikan najis, sama ada daripada badan kita ataupun daripada pakaian kita. Ada kala berbentuk benda padat, ada kala berbentuk benda cair. Kalau benda cair, ianya merujuk kepada air mutlak. Ya, air mutlak sama ada air sungai, air laut, air paip, air telaga, air mata air, air embun dan juga sebagainya. Okey, dan juga jikalau bukan air, ada apa lagi yang kita boleh gunakan untuk beristinja? Dia bukan bermaksud kalau tidak ada air baru boleh kita menggunakan benda lain untuk beristinja. Tidak bermaksud begitu. Ya, kita tidak gunakan. Kita ada air kat rumah, kita tak gunakanlah tisu. Kita ada air kat rumah, kita tidak gunakanlah batu, kan, ataupun daun kering untuk beristinja. Ya, beristinja bermaksud membersihkan diri daripada najis. Tetapi daripada segi ilmunya perlu kita faham. Ya, seperti yang saya terangkan pada sesi kelas yang lepas, ya, walaupun kita mempunyai air, tapi ada keadaan-keadaan yang kita perlu beristinja menggunakan selain daripada air. Contohnya apabila kita bermusafir. Contohnya apabila kita berada di dalam kapal terbang. Ya. Dan ada kalanya berbentuk benda padat. Benda padat apa? Adapun yang berbentuk benda padat adalah batu istinja. Iaitu batu yang digunakan sebagai untuk kita mensucikan diri daripada najis. Batu ini, kenapa batu boleh digunakan? Kerana batu ini mensucikan sebagai pensucian pengeringan dengan syarat benda itu keras, benda itu kering dan bukan benda yang dihormati. Baik. Selain daripada air mutlak,
Benda-benda lain yang kita gunakan untuk beristinja, contoh batu, daun, kulit pokok, tisu, kertas dan juga sebagainya, dia ada syaratnya. Syaratnya benda itu mestilah keras. Benda itu mestilah kering. Benda itu bukan benda yang dihormati. Kita lihat satu-satu. Benda tu benda keras. Benda tu benda kering. Sebab tu pada sesi kelas yang lepas, okey, kita kata jikalau dalam keadaan yang kita perlu menggunakan tisu untuk beristinja, maka kita tidak boleh menggunakan tisu yang basah. Wajib untuk kita menggunakan tisu yang kering. Kalau kita pakai tisu basah ataupun tisu yang biasa kita sebut sebagai wet tissue, maka apabila kita menggunakan wet tissue, maka hukumnya sama dengan kita menggunakan air mutlak. Jadi perlulah, wajiblah, ya, wajiblah dibersihkan. Wajiblah dibersihkan, disucikan sehingga hilang bau, warna dan rasa. Dan wajiblah kepada kita untuk membersihkan najis tersebut sehingga kita merasa yakin. Ya. Okey, baik. Allah. Untuk suara ni jap. Okey, baik. Okey. Jadi, jikalau kita tidak menggunakan air, kita tuan-tuan dan puan yang baru masuk, kita masih lagi berada di perenggan yang pertama dalam bab kecil, tajuk kecil iaitu dengan apa najis itu dibersihkan. Jikalau kita menggunakan benda yang selain daripada air mutlak, ya, hukumnya apabila kita menggunakan contoh kita gunakan batu, kita gunakan tisu dan juga sebagainya, kita tidak perasan. Apabila kita tengok pada seluar kita ada kesan. Jadi itu termasuk dalam salah satu daripada 5 jenis najis yang dimaafkan. Macam tu Okey, baik. Kalau tak faham boleh ajukan soalan insya-Allah. Baik, kita teruskan. Adapun benda-benda cair, maka tidak ada najis yang dapat dibersihkan kecuali air. Jadi dalam benda yang padat, ya, benda padat ataupun benda pepejal banyak, ya, banyak. Contoh tadi seperti yang kita sebut batu, daun kering, kulit kayu, kertas, tisu dan juga sebagainya. Ya, dan ianya bukan benda yang dihormati. Bukan benda yang dihormati bermaksud contoh benda yang kita makan. Benda yang kita hormati tak boleh. Contoh roti tak boleh. Ya, roti tak boleh. Macam tu. Okey. Adapun benda-benda cair, maka tidak ada najis yang dapat dibersihkan kecuali dengan air. Kalau benda cair, maka satu sahaja, iaitu air, ataupun khususnya air mutlak. Bukan juga semua jenis air, namun air yang suci sahaja, iaitu air yang tidak terlalu besar perubahannya kerana bercampur dengan sesuatu yang tidak diperlukan air tersebut. Macam tu. Contohnya macam mana? Kita ambil contoh mudah faham seperti macam tu. Ya, kita ada sebaldi air. Kita ada satu baldi air dan tiba-tiba ada sikit kopi tertumpah pada air tersebut. Sedangkan air tersebut adalah air untuk kita gunakan untuk beristinja ataupun mensucikan diri daripada najis. Ada sedikit air kopi tertumpah kepada air di dalam baldi tersebut. Jadi, jikalau air tersebut tidak terlalu besar perubahannya, maka tidak ada menjadi masalah untuk kita pakai air tersebut. Ya, takut kita tak buat macam tu, tapi daripada segi ilmu perlu kita faham. Ya, contoh dalam satu baldi air tu, ya, ada sedikit contoh 2 sudu kot kopi tertumpah macam tu lah kan. Air tu tak apa, bukan kopi yang hak tu, yang daripada cawan ataupun gelas, ya. Tapi kalau dia dah tertumpah sampai air tu menjadi apa, Allahumma salli ala Muhammad, menjadi hitam semua, maka itu dah bukan air mutlak. Ya, itu dah bukan air mutlak dah. Dia dah menjadi air Allahumma salli ala Muhammad, air muqayyad. Ya, itu air yang bercampur dengan bahan lain. Sifat dia suci tetapi tidak menyucikan. Maksudnya sifat dia suci, dia bersih, tetapi kita tidak boleh menggunakan untuk air tersebut untuk menyucikan diri kita. Ya, sama ada ambil wuduk ataupun mandi hadas. Baik. Kemudiannya, okey, kesucian air akan hilang dengan perubahan rasanya,
warna atau baunya akibat najis yang jatuh ke dalamnya. Jika air itu tidak berubah rasa, warna, baunya akibat najis yang jatuh ke dalamnya tidak bernajis, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, artinya air itu dijadikan suci, tidak dikotori oleh sesuatu kecuali oleh sesuatu yang dapat mengubah rasanya, warnanya dan baunya. Daripada hadis inilah ya kita dapat tahu bahawa apabila kita beristinja, kita mensucikan diri daripada najis, ya, maka perlu hilang daripada bau, warna dan juga rasa. Jadi contoh air yang kita gunakan ya untuk menyucikan diri kita, ya, untuk beristinja. Ya, dalam perenggan di atas disebutkan bahawa kesucian air akan hilang dengan perubahan rasanya, warnanya, baunya akibat najis yang jatuh ke dalamnya. Jika air itu tidak berubah warna, bau dan baunya akibat najis yang dijatuhkan ke dalamnya, maka tidak menajis. Contoh dalam satu kolah air itu kebiasaannya ada tai cicak di dalam air tersebut. Jadi air tersebut tidak dikira sebagai najis. Sebab apa? Sebab ianya tidak berubah bau, warna dan juga rasa. Dan juga ia termasuk dalam najis yang dimaafkan. Kan? Kalau sesuatu yang jatuh ke dalam air tersebut sehingga sudah berubah warna, bau ataupun rasa, maka air itu sudah dikira sebagai najis. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, cara menghilangkan najis. Jika najis itu najis hukmiyah, iaitu najis yang tidak memiliki bentuk yang dapat dilihat, menghilangkan najis itu cukup dengan cara menyiramkan air kepada semua tempatnya. Jika najis itu najis ainiyah, maka cara menghilangkannya adalah mesti menghilangkan benda, bentuk najisnya. Najis boleh dimaafkan setelah dikikis dan digosok. Cara menghilangkan keraguan-raguan dalam hati halnya adalah mengetahui dengan keyakinan bahawa segala benda dijadikan suci. Oleh kerana itu, benda yang tidak terlihat padanya najis dan tidak ketahui dengan yakin, maka boleh solat dengannya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. 2 ataupun 3 ayat yang ringkas ini, perenggan yang ringkas ini, jadi kalau kita huraikan, dia akan menjadi banyak ataupun besar huraiannya. Ya. Bagaimana kita menghukum sesuatu perkara itu, benda itu bernajis ataupun tidak? Okey. Najis hanya diyakini jikalau ada ain. Maksudnya, benda yang kita nampak secara terang-terangan, secara yakin ataupun dapat diketahui secara yakin, maka itu baru kita hukumnya sebagai bernajis. Jadi kalau kita rasa ada saja, ada, tak ada, ada, tak ada, ada, tak ada, kaedah dia tak ada. Ini adalah salah satu cara yang diajar oleh para ulama untuk kita menghilangkan was-was ataupun ragu-ragu. Ya, tapi kalau kita lihat pada apa yang dihuraikan oleh Imam Ghazali kat sini, jika najis itu najis hukmiyah, iaitu najis yang kita tahu ada tapi tak nampak, najis yang tidak nampak, najis itu tidak memiliki bentuk yang dapat dilihat, menghilangkan najis itu cukup dengan cara menyiramkan air kepada semua tempatnya. Kepada semua tempatnya. Contoh, kita dekat depan rumah kita, kita tahu depan rumah tempat tu memang kita yakin tempat itu bernajis. Tapi najis itu tidak dapat dilihat. Maka cukup setakat untuk kita menyiramkan air kepada semua tempatnya. Bukan di jalan raya, bukan di atas tanah. Tanah itu sifatnya menyucikan. Okey, jika najis ainiyah, maka cara menghilangkannya adalah mesti menghilangkan bendanya, bentuk najisnya. Kan? Kalau ainiyah, maksudnya benda yang boleh dinampak dengan mata. Maka cara menghilangkannya mestilah menghilangkan bendanya, iaitu bentuk najisnya. Najis boleh dimaafkan setelah dikikis dan digosok.
Maksudnya sekiranya kita berusaha untuk kikis dan kita berusaha untuk gosok sedaya yang boleh, maka masih ada lagi, maka najis itu dimaafkan. Jadi daripada sini kita lihat bahawa Islam itu mudah. Ya, hukum jikalau yang wajib dia tetap akan wajib, tetapi ada banyak rukhsahnya. Cara menghilangkan keraguan-raguan dalam hati, hal ini adalah mengetahui bahawa dengan keyakinan bahawa segala benda dijadikan suci. Oleh kerana itu, suatu benda yang tidak terlihat pada dia najis dan tidak diketahui dengan yakin, boleh solat dengannya. Kan? Boleh solat dengannya. Kan? Hanya kita nampak dan kita ketahui secara yakin, barulah dia dihukum sebagai najis. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bagi, setakat ni ada soalan ke? Ada soalan ataupun ada sesiapa yang nak bagi contoh-contoh keadaan yang boleh saya jawab sebelum kita teruskan dalam bab hadas? Tak ada, Tak ada. Baik, contoh. Contoh kalau kita pergi ke satu tempat. Ya, kita pergi ke ataupun kita masuk ke rumah yang baru. Ya, rumah yang baru. Contoh di hadapan rumahnya, ya, di kawasan yang berbumbung, pernah anjing tidur di situ. Macam ni. Ya. Pernah anjing tidur di depan rumah tu. Perlu disamakan ataupun tidak? Okey. Baik. Jadi persoalan di sini, okey. Adakah kita yakin kita nampak dengan mata kita bahawa anjing itu pernah tidur di situ? Kalau tidak ada kesan, dia tidak mengapa. Ya, dia tidak ada kesan, kita tidak yakin. Dia tidak dihukum sebagai najis. Ya, dia tidak dihukum sebagai najis. Melainkan kita memang nampak. Ya, itu bukan di luar rumah, di jalan raya tidak kira. Ya, tanah itu menyucikan. Ya, tapi kalau kita kata dalam kawasan rumah, kalau kita nampak secara yakin, kalau ikut apa yang dihuraikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini, dia najis yang bersifat hukmiyah. Maksudnya najis yang bersifat kita tahu ada tetapi tidak nampak. Najis yang tidak nampak, yang tidak ada bentuk, cukup setakat disiram dengan air. Ya, cukup setakat disiram dengan air. Baik, kita teruskan dulu. Baik. Persoalan ini juga dia timbul pada diri kita. Contoh sebelum saya teruskan. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh kita buang air kecil, ya, ataupun kita kencing. Lepas kita selesai kencing, kita rasa macam ada lagi dia keluar. So, ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Lepas tu dia timbul perasaan was-was macam tu. So, di sini kebiasaannya dia akan menjadi dua keadaan. Ya, orang yang sangat-sangat berhati-hati, dia akan masuk balik ke dalam bilik air, cuci lagi sekali walaupun tidak dipastikan ada ke tak ada. Okey, dia akan cuci lagi sekali, dia keluar balik, pakai kain, pakai seluar, lepas tu ada macam ada lagi lah, macam dia keluar lagi. Yang ni biasanya orang yang berumur sikit lah. Tapi saya tidak merujuk kepada orang yang mempunyai penyakit salasul baul. Ya, salasul baul itu iaitu orang yang memang pasti ada penyakit kencing tidak lawas. Ya, itu keadaannya lain. Yang saya kata ni orang yang sihat, orang yang biasa ni. Tapi ada masalah was-was. Jadi dia masuk lagi, dia cuci, dia keluar balik daripada bilik air, dia pakai lagi seluar. Lepas tu dia rasa, macam ada lagi lah, macam nak keluar lagi lah, macam ada lagi. Dia masuk lagi. Setengah jam duk keluar masuk bilik air. Ya, itu keadaan yang pertama. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila keadaan macam ni, dia dikira ada najis ke tidak ada najis? Ada najis ke tidak ada najis? Jadi
Jikalau dalam keadaan macam ni, keadaan yang kita tidak pasti, keadaan yang tidak pasti, setakat was-was sahaja, maka tak ada. Ya, itu kaedah fiqh. Ya, sekiranya kita hanya merasa was-was, jangan dilayan perasaan was-was tersebut. Bila kita rasa ada ke tak ada, maksudnya tak ada. Ya, ada ke tak ada, maksudnya tak ada. Yang akan menjadi ada itu hanya dalam keadaan apabila kita telah pun dengan yakin, memang rasa, memang tahu dia keluar sungguh-sungguh, baru itu dihukum sebagai bernajis, perlu cuci. Macam tu. Ya, macam tu. Contoh, keadaan kedua, ya. Keluar daripada bilik air, lepas tu dah ambil wuduk, lepas tu solat. Tengah-tengah solat, dia rasa macam keluar. Rasa macam keluar. Tapi tak pasti keluar ke tidak. Tidak pasti keluar ataupun tidak. Jadi dalam keadaan ini, kita ambil tidak. Yang tak pasti tidak dikira. Ya, yang tak pasti tidak dikira. Kalau betul-betul ada pun dia tidak dikira sebab kita tidak pasti. Kita dah berusaha bersungguh-sungguh. Ya. Tapi kalau kita rasa macam ada tak ada itu was-was tu. Jangan duk layan. Yang ada tu yang kita dah rasa memang confirm dia keluar, rasa basah, rasa panas. Itu ya. Itu ya, ya, itu ya. Okey, baik. Jadi sebab dia dalam bab menghilangkan najis ini, ya, cara menghilangkan najis ini, Allahumma salli ala Muhammad, cara menghilangkan najis ini dia hanya menerangkan secara ringkas begitu sahaja. Jadi saya lanjutkan sedikit, ya. Saya lanjutkan sedikit untuk berkaitan dengan cara menghilangkan najis ini. Ya, dalam persediaan kita berwuduk, dalam persediaan kita menunaikan solat. Bagi lelaki, ya, bagi lelaki kebiasaannya kita lihat, ya, walaupun sunnahnya kita membuang air kecil ini, ya, membuang air kecil ini adalah dengan cara canggung, ya, itu sunnahnya. Tapi masih ramai lagi yang Allahumma shalli ala Muhammad membuang air kecil dengan cara berdiri. Okey, dengan cara berdiri dan kencing di toilet bowl. Ya, di toilet bowl itu kebiasaan, ya, keadaan pada hari ini. Apabila kita kencing dalam keadaan berdiri, ya, apabila kita kencing dalam keadaan berdiri, maka sudah tentu, ya, sudah tentu ianya akan ada percikan kepada seluar kita. Ya, akan ada percikan pada seluar dan sudah tentu dia akan ada percikan pada kaki. Ya, selepas itu, ya, kita akan cuci. Bila cuci, air tersebut juga akan ada percikan. Dan dengan pakaian itu, kita memakai pakaian tersebut untuk menunaikan solat. Jadi, jikalau pakaian tersebut adalah najis, maka tidak sah solat kita. So, dalam keadaan yang kita yang bekerja di ofis, di pejabat, keluar masuk, kena bergerak ke sini ke sana, ya, kadang-kadang ada orang dia rasa menyusahkan. Yang menyusahkan. Jadi sama ada kita ada dua pilihan. Ya, ini cadangan saya kepada sesiapa saja yang mendengarnya. Sebab benda ni sangat-sangat penting yang kita kena ambil berat. Ada dua pilihan. Sama ada apabila kita jikalau kita buang air kecil dengan cara berdiri, jadi saya sarankan kepada tuan-tuan terutamanya, ya, apabila kita memang kat luar kita akan menunaikan solat. Jadi bawalah kain pelikat satu bersama dengan kita supaya apabila kita menunaikan solat boleh kita menukar kain yang bersih. Ya. Ataupun pilihan yang kedua, kita menggunakan toilet yang canggung untuk kita qada hajat dengan cara sunnah, iaitu dengan cara canggung. Ya, dengan cara canggung. Baik, kita teruskan. Setakat ni ada soalan daripada siapa-siapa?
Tak ada, tak ada, saya teruskan. Baik. Bersuci daripada hadas. Ya, di antara di antara cara bersuci dari hadas adalah berwuduk, mandi dan bertayamum setelah terlebih dahulu beristinja. Berikut ini kami akan menghuraikan caranya secara berturut-turut yang disertai dengan adab dan sunat-sunatnya. Kami mulai dengan menghuraikan sebab berwuduk dan adab qada hajat, insya-Allah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Adab qada hajat. Ya, qada hajat itu membuang air kecil ataupun membuang air besar. Jika seseorang ingin qada hajat di tanah lapang, maka hendaklah dia menjauhkan diri dari pandangan manusia dan menutupi dirinya dengan sesuatu. Tidak boleh membuka aurat sebelum sampai ke tempat membuang hajat. Tidak boleh menghadap dan membelakangkan matahari. Harus menjauhi buang hajat pada tempat yang dipakai orang berbincang-bincang. Tidak kencing pada air yang tenang, di bawah pohon yang berbuah dan pada lubang. Okey, baik, saya teruskan dulu. Juga harus menghindari buang hajat pada tempat yang keras dan arah hembusan angin. Hal ini untuk menghindari siraman air kencing tersebut. Ketika duduk harus tertumpu atas kaki kiri jika dia hendak membuang hajat pada tempat yang dibangun. Ketika masuk harus mendahulukan kaki kiri dan ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Tidak diperkenankan membawa sesuatu yang bertulis padanya nama Allah atau nama Rasulnya. Baik. Jikalau kita lihat pada karangan kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali, ya, seperti Bidayatul Hidayah ataupun kitab bimbingan mukmin ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, apa yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, dia bukan kitab fiqh, ya. Dia bukan kitab fiqh. Jikalau kita mempelajari apa hukum fiqh ataupun kitab-kitab fiqh, kita membincangkan hukum itu dengan cara yang asas, ya, cara yang permukaan, sebab ianya tertumpu kepada 5 hukum, iaitu wajib, sunat, makruh, haram dan harus. Okey, supaya kita mengetahui, ya, ilmu yang asas, mana yang halal, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang makruh, mana yang sunat, mana yang harus. Tetapi di dalam karangan Imam Ghazali ini bukan sahaja ianya membincangkan berkaitan dengan fiqh, tetapi di dalam fiqh tersebut dimasukkan sekali dengan adab ataupun daripada segi bidang ilmunya kita sebut sebagai tasawuf. Okey, sebagai tasawuf. Sebab ini bukan sahaja kita mempelajari bagaimana untuk kita membuat ibadah dengan cara yang betul, tetapi kita juga melakukan ibadah tersebut dengan menggunakan hati dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ibadah ini, kita bukan sahaja hendak buat ibadah, kita tidak kiralah solat ataupun apa, ya, kita bukan sahaja untuk membuat ibadah semata-mata untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab ataupun kewajipan, tetapi ibadah tersebut mestilah dibuat dengan betul, dibuat dengan tepat, dibuat dengan sempurna, ya, supaya diterima, dan ibadah itu mestilah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebabnya mengapa kita perlu buat dengan cara yang betul dan tepat. Baik, Fatin Ramli, okey, sunat qada hajat dengan berdeham 3 kali itu ada, ya. Ya, betul, itu ada, itu ada. Itu adalah sunat, ya. Adalah satu perkara yang sebolehnya. Jangan kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan.
Sekiranya kita sudah berdehem-dehem 3 kali, kita sudah tekan, kita sudah urut dan dia dah keluar habis dan kita cuci, ya, kita bersihkan, ya, sehingga kita yakin bersih, maka kalau selepas itu kita tak perasan dia keluar lagi, itu dimaafkan. Kita dah berusaha bersungguh-sungguh, ya, macam tu. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kalau kita lihat sini daripada karangan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali dia tidak membincangkan sangat, ya. Kalau dalam bab wuduk nanti kita juga akan nampak dia tidak bincangkan. Imam Al-Ghazali tidak huraikan yang mana satu wajib, yang mana satu sunat, tidak, ya. Imam Al-Ghazali hanya menghuraikan perbuatan tersebut daripada A to Z, ya, tanpa meletakkan yang mana satu wajib, yang mana satu sunat, tetapi disertai dengan sunat adab-adabnya, ya, daripada segi perbuatan dan juga daripada segi hatinya. Dan juga Imam Al-Ghazali menghuraikan secara lengkap bagaimana perbuatan tersebut dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Okey, baik, kita lihat pada peringgan ini. Jika seseorang ingin qada hajat di tanah lapang, maksudnya kalau kita qada hajat lah, kita buang air di tanah lapang. Hari ini kita taklah. Hari ini kita tak, hari ini kita tak qada hajat di tanah lapang, kita qada hajat di bilik air ataupun tandas, ya. Hendaklah dia menjauhkan diri dari pandangan manusia. Maksudnya di tempat yang manusia tak ada, di tempat yang manusia tak nampak kita, ataupun di tempat yang tertutup, dan menutupi dirinya dengan sesuatu. Itu sebabnya ada orang dulu, ada guru-guru kita ajar bila masuk air kita kena tutup diri kita, kena pakai kain. Tapi sebenarnya kalau kita masuk bilik air, dinding tertutup, memang tak ada orang, itu tak menjadi masalah dah. Okey, tidak boleh membuka aurat sebelum sampai ke tempat membuang hajat. Ini adalah adab yang betul. Ya, adab yang betul. Maksudnya kita kekal menutup aurat sehingga kita sudah masuk ke dalam bilik air. Bukan sambil kita berjalan ke bilik air sambil kita membuka, ya, sambil kita membuka pakaian kita. Ini semua adalah usaha untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh menghadap dan membelakangkan matahari, ya. Harus menjauhi buang hajat pada tempat yang dipakai orang berbincang-bincang. Tidak kencing pada air yang tenang, ya. Kita tidak kencing di tempat air yang tenang, di bawah pohon yang berbuah dan pada lubang. Kenapa pada lubang? Sebab pada lubang tersebut mungkin lubang yang menjadi sarang kepada binatang-binatang. Okey. Juga harus menghindari buang hajat pada tempat yang keras dan arah hembusan angin. Kenapa tempat yang keras dan arah hembusan angin? Supaya kita menjaga percikan tersebut. Tempat yang keras, maksudnya air kencing ataupun najis itu akan terpecik. Arah hembusan angin, apabila kita buang air, maka hembusan angin itu akan mengakibatkan najis ataupun air kencing tersebut dia terpecik ke arah kita. Hal ini untuk menghindari siraman air kencing tersebut. Ketika duduk harus tertumpu di atas kaki kiri. Harus tertumpu di atas kaki kiri. Jadi, ini ulama ajar kita bagaimana kita hendak membuang, sebab saya tak dapat nak tunjukkan di sini. Bagaimana kita nak qada hajat dengan cara yang betul, ya, apabila kita bercanggung. Ya, sunnah Nabi adalah tertumpu di atas kaki kiri. Maksudnya kaki kiri kita ini akan naik sikit. Kaki kiri kita, contoh kita canggung macam ni, kaki kiri kita akan naik, akan tekan ke perut sebelah kiri. Akan tekan ke arah perut sebelah kiri. Jadi itu bagi memastikan bahawa air kencing itu keluar habis. Air kencing itu keluar habis. Jadi bagi orang yang kencing berdiri, risikonya adalah air kencing tidak keluar habis. Air kencing tidak keluar habis. Itulah kenapa kita, selain daripada percikan, itulah sebab kenapa kita kencing dengan cara canggung.
dan juga tertumpu kepada kaki kiri, iaitu peha kiri kita ini dia akan tekan perut sebelah kiri supaya air kencing itu keluar habis. Dan kalau kita lihat daripada segi sains, kalau kita lihat pada segi perubatan ataupun kesihatan, ya, ini juga langkah untuk kita menjaga pundi kencing kita, terutamanya kepada lelaki lah, ya. Biasanya orang yang kencing berdiri dia mudah untuk terkena jadi batu karang. Sebab air kencing tak keluar habis, dia akan tinggal sisa. Lama-lama sisa-sisa yang terkumpul tersebut dia akan menjadi batu karang. Ya, batu karang ini sebenarnya terjadi daripada air kencing ataupun kotoran. Okey, baik. Jika dia hendak membuang hajat pada tempat yang dibangun ketika tempat yang dibangun maksudnya tandas ya, tempat yang dibangunkan untuk tujuan membuang air. Ketika masuk haruslah mendahulukan kaki kiri dan ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Ya, kalau kita nak masuk ke memang tempat tu khas untuk orang qada hajat, senang cerita, kita nak masuk tandas, dahulukan kaki kiri dan kemudian baru kaki kanan. Apabila dia keluar, dahulukan kaki kanan. Ya, dan tidak diperkenan membawa sesuatu yang tertulis padanya nama Allah ataupun nama Rasulnya. Ini kita sudah tahu. Ya, baik. Tapi tidak diperkenankan membawa sesuatu yang tertulis padanya nama Allah atau nama Rasulnya. Pernah ada orang tanya, kan? Pernah ada orang tanya, pernah viral video Ustaz Kazim dahulu. Ya, orang tanya kepada Ustaz Kazim, handphone kita ni ada Quran. Ini soalannya dah lama lah, kan? Saya rasa semua dah tahu. Handphone kita ada aplikasi Quran. Jadi boleh tak kita bawa handphone ni bawa masuk? Okey, jawapannya boleh. Sebab dia bukan terbuka macam tu. Okey, apabila kita tutup apps tersebut, benda tu tak wujud sebab dia digital. Benda tu tidak wujud. Ya. Jadi kalau kita buka aplikasi Quran tu, kita bawa masuk macam tu tak boleh lah. Tapi kalau kita memang tutup phone macam tu, dia tidak menjadi masalah. Okey, baik. Dan kita teruskan, ketika mahu masuk hendaklah dia membaca Bismillahi a'udzu billahi minar rijsin najisil khabithil mukhbisil syaitanir rajim. Okey, ini adalah doa yang berbeza dengan biasa yang kita bacalah, daripada apa yang kita biasanya dengan apa yang kita hafal lah. Okey, sebab doa itu dia ada banyak. Okey, baik. Artinya dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari najis yang kotor dan keji, dan dikejikan syaitan yang terkutuk. Dan ketika keluar, hendaklah dia membaca Alhamdulillahilladzi ashaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sesuatu yang menyakitiku dan menetapkan yang bermanfaat bagi saya. Baik, tuan-tuan dan puan, dalam setiap antara indahnya dalam Islam ini, Nabi ajar kita daripada kita bangun tidur, setiap perbuatan dalam seharian kita ada doa-doanya. Ya, pakai baju, tengok cermin, makan, minum, keluar bilik air, masuk bilik air, apa sahaja perbuatan, semuanya ada doanya sampai kita tidur balik. Indahnya Islam ini. Ya, indahnya Islam ini. Kalau kita kata kita hidup lillahi ta'ala, hidup setiap saat kita kerana Allah Ta'ala, ini adalah satu usaha untuk kita mencapai maqam ihsan. Apa itu maqam ihsan? Maqam ihsan bermaksud apa yang dihuraikan oleh Nabi, iaitu seolah-olah kita berhadapan dengan Allah. Ataupun ya, seperti kita sedar bahawa Allah sentiasa memerhatikan kita. Itu adalah ihsan. Jadi daripada sini kita faham apa ianya sebenarnya bermaksud, iaitu kita mencapai darjat yang tertinggi, iaitu dalam setiap saat kita, dalam setiap nafas kita,
kita sedar, ataupun orang putih kata self consciousness, ya. Kita sedar bahawa kita ni hamba Allah. Kita sentiasa sedar, kita tidak lupa kepada Allah, dan kita sedar bahawa Allah memerhatikan setiap gerak-geri kita. Itu juga bermaksud kita bukan seorang yang hipokrit. Maksudnya setiap saat kita sedar dalam apa sahaja perbuatan kita, pekerjaan kita, ibadah yang khusus ataupun ibadah yang umum, ya, sama ada kita seorang diri ataupun kita bersama dengan orang lain, bagaimana keadaan kita di hadapan orang lain, begitu jugalah keadaan kita apabila kita berseorang. Sebab kita sentiasa sedar Allah memerhatikan kita. Itu yang kita namakan sebagai ihsan. Jadi doa-doa yang diajarkan oleh Nabi adalah satunya adalah untuk kita meminta perlindungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya sebagai tanda kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah untuk kita sentiasa sedar, ingat kepada Allah. Ya, ingat kepada Allah. Doa itu salah satu daripada zikir juga. Doa itu salah satu daripada wirid. Jadi dalam setiap perbuatan kita, apabila kita bacakan doa, ianya akan menjadi ibadah. Dan juga mengelakkan kita untuk lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba lihat balik dalam keadaan kehidupan kita seharian. Dalam kehidupan kita seharian tu, banyak masa tu sebenarnya kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitu melalui kita sentiasa sedar. Kita sentiasa sedar yang segala pekerjaan yang kita usahakan itu adalah kerana Allah. Kita sentiasa sedar bahawa Allah sentiasa bersama kita. Kita sentiasa sedar bahawa Allah itu sentiasa memerhatikan kita. Kita sentiasa sedar bahawa Allah itu Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sentiasa sedar. Jadi kalau kita nak sedar, kita nak ingat, kita kena sentiasa zikir, kita tidak mampu. Jadi, tetapi benda yang paling asas yang kita belajar sejak daripada kecil, kalau kita lahir dalam keadaan Islam, memang sejak daripada kecil, asasnya kita sudah diajar, iaitu dengan doa-doa harian. Dengan doa-doa harian inilah kita amalkan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, baik. Untuk apa qada hajat, ya, qada hajat, keluar masuk tandas baca doa, keluar tandas masuk doa, baca doa. Kemudiannya apabila selesai dia qada hajat, hendaklah dia menghabiskan air kencingnya dengan cara mendehem 3 kali. Ini ada hadisnya. Ya. Ada mendehem 3 kali. Dia ada caranya. Kita akan rasa tekanan perut tu ada. Maksudnya dia akan push air kencing tu keluar. Imam Ghazali kata apa? Jangan terlalu merisaukan apakah air kencing itu sudah habis ataupun belum. Sebab hal itu akan membuatnya merasa ragu dan mempersulitkan perkaranya. Basah yang dirasakannya, yakinlah bahawa itu adalah sisa air. Itu dia. Dengan cara berdehem itu adalah salah satu usaha ataupun cara kita untuk keluar daripada sifat ataupun perasaan was-was. Satu, pertama kita masuk ke dalam tandas dengan cara beradab, memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudiannya, kita membuang air dengan cara bercanggung. Ketiga, dalam masa kita bercanggung itu, kita menekankan peha ataupun kaki sebelah kiri kita, naikkan untuk menekan perut sebelah kiri kita. Supaya air kencing itu keluar habis. Selesai buang air kencing, kita berdehem pula 3 kali. 3 kali. Selesai berdehem 3 kali, ya, kita basuh dengan air mutlak. Dalam kita basuh tersebut, kita urut, kita tekan, kita urut. Bukanlah urut sampai melecet, kita urutlah bagi dia keluar habis. Selesai. Maksudnya kita sudah pun berusaha.
bersungguh-sungguh. Maksudnya selesai dah. Yang selepas itu, yang selainnya itu adalah dimaafkan dah. Dan ada kadang-kadang kita ada perasaan was-was. Ada kala orang yang terlalu berhati-hati ini dia akan rasa was-was. Dah selesai tu keluar. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Sekali dia keluar bilik air, dia masuk balik. Dia keluar bilik air, dia masuk balik. Tak payah. Okey. Kalau kita just was-was, kita tak pasti seperti yang saya sebutkan tadi, kita just was-was, kita rasa tak pasti, jangan layan. Yakin dalam hati itu sisa air. Habis. Sebab najis akan jatuh hukum najis apabila kita sudah yakin. Kalau kita tak yakin, rasa ada tak ada, maksudnya tak ada. Saya dah ulang benda ni sebab apa? Sebab itu yang terjadi kepada kebanyakan kita akibat daripada perasaan was-was. Ya. Okey, baik. Seterusnya, orang yang paling mudah membuang air kencing adalah orang yang lebih memahami cara membuang air kencing, membuang air kecil. Dengan demikian, keraguan-raguan hati ini menunjukkan minimumnya pemahamannya. Okey, maksudnya ragu-ragu ini dia asalnya berasal daripada minimnya pemahaman. Berasal daripada pemahaman kita, iaitu daripada segi ilmu. Ya. Di antara keringanan seseorang manusia boleh membuang air kencing di dekat temannya. Di antara keringanan adalah seseorang manusia boleh membuang air kencing di dekat temannya dengan cara menutup diri. Rasulullah SAW pernah melakukan hal itu meskipun dengan perasaan sangat malu untuk menerangkan kepada manusia bahawa hal itu boleh. Ini just tak terang untuk kita faham sahaja. Ya, contoh kita bermusafir jauh. Contohlah dalam hari ini kita taklah naik unta di tengah-tengah padang pasir. Dari contoh hari ini contoh seperti kita pergi hiking, panjat bukit masuk hutan. Ya, panjat bukit masuk hutan, tiba-tiba nak terkencing sangat, memang dah tak ada tempat. Nak pergi jauh tak boleh, takut tersesat. Jadi kita pun qada hajat kita kat situ, sedangkan teman-teman kita ada kat situ. Caranya, adakah boleh ataupun tak boleh? Boleh, ya, boleh. Tetapi dengan syarat kita menutup diri kita lah. Kita menutup diri kita, tidak mendedahkan aurat. Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan hal itu meskipun dengan perasaan sangat malu. Sebab benda-benda yang terjadi kepada Rasulullah adalah sebagai contoh kepada kita. Kalau tidak, kita tidak tahu perkara itu boleh ataupun tidak boleh. Begitu juga benda yang pernah terjadi kepada baginda Rasulullah SAW di dalam satu peperangan. Selepas selesai peperangan tersebut, baginda bersama para sahabat tidur, ya, dan juga tidur dah lewat dah. Lepas tu Nabi minta Bilal, Sayyidina Bilal untuk membangunkan Nabi untuk solat fardu subuh. Dan Bilal sekali pun tertidur. Bila bangun-bangun, hari sudah siang, terlepas waktu subuh. Jadi daripada situlah kita tahu cara bagaimana untuk qada solat. Apakah dalam keadaan macam manakah qada solat itu dibolehkan ataupun dimaafkan. Ya. Baik. Begitu juga dengan keadaan ini. Rasulullah buat, ya, supaya menerangkan kepada kita, kepada manusia bahawa hal ini boleh. Okey. Baik, kita masuk ni. Cara beristinja. Ya, cara beristinja iaitu cara menyucikan diri daripada najis. Okey. Kemudian beristinja pada tempatnya dengan 3 batu. Yang sama dengan batu adalah setiap benda yang kasar dan suci. Kemudian beristinja dengan air dengan cara menyiramkannya dengan memakai tangan kanan ke tempat yang dibersihkan. Ke tempat yang dibersihkan, lalu menggosokkannya dengan kaki kiri, dengan tangan kiri, sehingga tidak ada bekasnya yang dapat dirasakan oleh sentuhan telapak tangan. Istinja tidak perlu dilakukan sampai ke dalam, sebab hal yang demikian itu merupakan sumber kebimbangan. Baik, tuan-tuan dan puan, ini cara yang betul. Untuk cara yang betul dan cara yang tepat untuk beristinja. Okey. Sini Imam Ghazali terangkan apa?
Ini semuanya berdasarkan sunnah. Beristinja pada tempatnya dengan 3 batu. Maksudnya contoh dah buang, dah qada hajat, okey, pakai 3 batu untuk beristinja. Baik, ada batu. Nak cari batu jap. Ini tak ada batu. Saya gunakan alat apa-apa yang boleh dijadikan sebagai batu. Baik. Syarat batu yang digunakan, hari ini kita tak gunakan batu. Tapi cara yang betul ada cara lain. Saya terangkan berdasar apa yang ada dengan kitab ini dahulu. Okey. Syarat batu yang digunakan, batu itu mestilah bersegi ataupun dia mempunyai permukaan bersisi. Dia tidak boleh batu yang licin. Batu yang licin contoh seperti batu sungai tak boleh. Contoh katakan ini adalah batu. Batu ni bentuk dia macam bulat. Dia licin. Maka tak boleh. Kalau contoh batu ni dia pak segi, dia bersisi, maka boleh. Okey. Contoh kalau batu yang tak boleh digunakan seperti batu sungai yang licin tu, yang orang pakai untuk buat perhiasan tu, itu tidak boleh digunakan. Okey, kalau di sini diterangkan bahawa menggunakan batu, 3 batu. Okey. Dan batu itu mesti kasar. Kasar bukanlah tajam yang sampai mencederakan kulit kita, tetapi kasar maksudnya dia ada geseran itulah. Baik. Kemudian gunakan batu dulu, baru gunakan air. Okey. Baik. Contoh ini adalah tempat keluar najis. Okey. Contoh ini adalah tempat keluarnya najis. Jadi apabila kita menggunakan batu, maka dia sekali. Kalau batu tu besar sikit, boleh digunakan lagi permukaannya yang lain, tak kena najis, dengan syarat tangan kita jangan kena najis tersebut. Satu lagi. Baru kita buang, kita tukar batu yang lain. 3 biji ataupun lebih sampai kita rasa bersih. Kemudiannya, kemudian istinja dengan air dengan cara menyiramkannya dengan pakai tangan kanan ke tempat yang dibersihkan, lalu menggosokkannya dengan dengan tangan kiri. Maksudnya pakai batu dulu, baru pakai air. Sebab dengan pakai batu itu membersihkan najis yang nampak, najis yang berbentuk, kan? Kemudian baru kita gunakan air untuk membersihkannya, dan membersihkannya dengan menggunakan membersihkannya dengan menggosokkannya dengan tangan sebelah kiri. Tangan sebelah kiri. Okey. Kemudian tangan sebelah kiri sehingga kita yakin suci daripada bau, warna dan rasa. 3 benda ni. Bau, warna dan rasa. Okey. Istinja tidak perlu dilakukan sampai ke dalam, sebab hal yang demikian itu merupakan sumber kebimbangan. Baik. Tak perlulah sampai kita nak masuk ke dalam, tak boleh. Ya, itu memudaratkan. Memudaratkan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab kadang-kadang ada sesetengah orang yang mendakwa kalau bersihkan kita kena masukkan sampai ke dalam. Ya, benda ini pernah terjadi, betul. Ya, ada seorang mualaf ni, dia baru masuk Islam, benda ni jadi lebih kurang 8 tahun lepas kot. Ada seorang mualaf ni, dia baru masuk Islam, dia sangat semangat. Sebelum masuk Islam, dia dah kaji dah Bible, dia dah kaji Quran, dia dah faham semua pasal sirah Nabawiyah, boleh sebutkan, terangkan, huraikan satu persatu macam kita huraikan sirah macam tu. Dia dah kaji habis sejarah Khulafaur Rasyidin, semua dia dah kaji habis semua. Lepas tu dia masuk Islam. Ya. Pak cik ni masa dia masuk Islam umur 76 tahun. So highly intelligent. Jadi bila dia masuk Islam tu, dia dah masuk Islam, solat 5 waktu, dia pergilah ke surau, masjid untuk solat. Jadi orang nampak dia mualaf, ya, orang nampak dia mualaf, orang pun datang, ya, sukalah kita nampak mualaf kan. Kita pun ajarlah dia macam-macam kan. Awak kena macam ni, awak kena macam ni, awak ni Islam, awak kena buat macam ni, awak kena buat macam tu. Biasalah, itu perkataan biasa. Ini biasa dihadapi kebanyakan mualaf. Jadi datanglah sekumpulan orang ni, kata
apabila cuci najis tu lepas dah awak juga dia uncle tu dia Cina kan. So bila Cina, orang nampak Cina dia akan nampak satu persepsi kan. Awak berak kena, minta maaf saya sebut bagi terang Awak ni buang air besar, awak berak ni kena cuci pakai air tau, tak boleh pakai tisu tau. No. Lepas tu awak pakai air, awak kena gosok pegang tangan. Lepas tu kena masukkan jari ke dalam ke dalam lubang tubuh. Dia dengar, dia confused. Sampai menangis dia berjumpa saya kan. Macam mana ni, apa benda ni kan, dengan benda yang dia belajar dengan benda yang dia dengar tak sama, yang dia confuse masa tu. Okey, so semua ini adalah berkaitan dengan ilmu. Okey, sambungan pada perenggan tersebut. Perlu diketahui bahawa bahagian tubuh yang tidak kena air dianggap sebagai bahagian dalam. Ya, bahagian tubuh yang tidak kena air dikira bahagian dalam. Ya, lendir-lendir dalam tubuh tidak dianggap sebagai najis selama lendir-lendir tersebut belum keluar. Ya, lendir-lendir yang berada di dalam badan kita, senang cerita nak bagi senang faham, najis-najis yang berada di dalam usus kita tu yang belum keluar tu, dia tidak dikira sebagai najis. Ya, dia tidak dikira sebagai kita menanggung najis. Ya, selama dia belum keluar. Sebaliknya, setiap sesuatu yang keluar dan nyata barulah dianggap sebagai najis. Batas kesuciannya adalah jika sudah kena air lalu menghilangkannya. Ya, dan tidak ada lagi keraguan-raguan dalam masalah ini. Batas kesuciannya adalah jika sudah kena air lalu menghilangkannya. Ya, jikalau sudah kena air, maka itu yang saya sebut. Maka apabila kita sudah kena air, maka wajib kena bersihkannya sehingga suci, iaitu bebas daripada bau, warna dan rasa. Hilang bau, warna dan juga rasa, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan dalam masalah ini. Maksudnya kita sudah sampai ke tahap yakin. Baik. Sebenarnya ini jarang dipraktik oleh masyarakat kita. Ya, cara yang betul untuk kita beristinja apabila kita qada hajat. Selepas kita qada hajat, cara yang betul sebenarnya kalau masa zaman sekarang kita ni bukanlah pakai batu, tapi kita pakai tisu. Ya, pakai tisu dahulu, barulah pakai air. Itu cara yang tepat. Tapi tak biasalah kita terus pakai air saja, boleh tak? Itu tidak menjadi masalah. Ya, Imam Ghazali di sini sebutkan sebagai adabnya kan. Jadi pakai air saja boleh tak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Cuma apabila kita terus pakai air, jadi pakai air sehingga tidak ada keraguan. Maksudnya suci daripada bebas daripada hilang bau, warna dan juga rasa, dan yakin. Ya, hilang bau dan juga warna. Jadi kalau cara yang terbaik adalah contoh buang air kecil. Buang air kecil, gunakanlah tisu dahulu 3 kali. Selepas kita dah guna tisu 3 kali, barulah kita basuhkannya dengan air. Ya, barulah kita basuhkannya dengan air. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, baik. Kemudian, dan keadaan ini terutamanya, keadaan ini terutamanya apabila kita berada di atas kapal terbang, bukan di atas tak boleh, di dalam kapal terbang, di dalam kapal terbang. Itu saya dah terangkan pada sesi kelas yang lepas. Apabila kita berada di dalam kapal terbang, kita menggunakan tandas di dalam kapal terbang, dan di mana keadaan yang memaksa kita tidak boleh guna banyak air, tidak boleh membasahkan lantai. Kita pun juga tidak ada air pipe yang kita boleh siram. Kita hanya bawa air mineral sikit. Dalam keadaan tersebut, maka mestilah kita menggunakan tisu kering. Sebab jikalau kita menggunakan tisu kering, hukumnya adalah beristinja menggunakan alat selain daripada air. Jadi jikalau ada sisa sekalipun, dia termasuk dalam najis yang dimaafkan. Jadi kalau kita terus sahaja menggunakan air, maka wajib kena suci sehingga yakin hilang bau, warna dan juga rasa. Jadi kita pakai dulu tisu kering, baru kalau selepas itu kita nak pakai wet tissue, ataupun selepas itu kita nak pakai air, baru kita pakai. Macam tu. Okey, baik. Di sini ada soalan.
kulit kerang termasuk kategori itu langka, boleh guna untuk istinja. Kulit kerang tidak boleh guna untuk istinja, ya. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Cara berwuduk, ya, cara berwuduk. Okey, baik. Selesai dalam bab istinja ini, mensucikan diri daripada najis, maka kita masuk dalam bab berwuduk. Jadi sebelum saya masuk ke dalam bab berwuduk, okey, dalam bab berwuduk, saya nak sebut sedikit pasal bab istinja dan bab najis, ya, yang tidak disebut di dalam ni, ya. Seperti yang kita belajar dalam ilmu fardu ain, najis itu terbahagi kepada 3, iaitu najis mughalazah, mukafafah dan mutawasitah. Najis mughalazah bermaksud najis berat. Najis mutawasitah bermaksud najis ringan. Dan najis mukafafah bermaksud najis ringan. Dan najis mutawasitah bermaksud najis pertengahan. Najis berat ataupun najis mughalazah ada 2 sahaja. Segala apa yang datang daripada anjing dan juga babi. Dan juga daripada keturunannya. Najis mukafafah ada 1 sahaja, iaitu air kencing bayi lelaki yang berumur bawah 2 tahun yang hanya meminum susu ibunya sahaja, yang belum makan lagi. Ya. Dan najis mukafafah adalah yang selain daripada najis mughalazah dan juga mukafafah, yang lain semuanya adalah najis pertengahan ataupun najis mutawasitah. Jadi bagi najis mughalazah, cara mensucikannya adalah dengan menggunakan air bercampur tanah 1 kali, kemudiannya dibilas dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Ya, ataupun kita nak lebih pun tak apa, tapi syaratnya 6 kali. Jadi total 7, 1 air bercampur tanah. Yang kedua adalah dibilas dengan air sebanyak 6 kali. Jikalau najis tersebut adalah dalam bentuk pejal, bentuk yang boleh dapat dilihat, bentuk yang jelas, maka kita hilangkan dulu bentuk tersebut. Baik. Ini saya ringkas ya. Kemudiannya najis mutawasitah. Najis mutawasitah iaitu najis ringan, ya. Kita hanya, kalau terkena, kita hanya menggunakan air renjis-renjiskan. Jadi itu sudah kira bersih. Ya, pakaian tersebut juga kita boleh guna untuk solat, tidak menjadi masalah. Contoh kita dukung baby terkena air kencingnya. Bayi bawah 2 tahun, bayi lelaki bawah 2 tahun yang hanya minum susu ibunya saja. Jadi yang ketiga adalah najis mutawasitah. Contoh seperti najis manusia, tahi manusia, tahi binatang, apa-apa saja, ya, kencing, nanah, darah dan juga sebagainya. Arak, okey, itu semua perlulah dibersihkan dengan menggunakan air yang suci, iaitu air mutlak, sehingga hilang bau, warna dan juga rasa. Tetapi selain daripada air mutlak, ya, ada benda-benda lain yang kita boleh gunakan untuk beristinja. Contoh seperti batu, ya, batu, Allahumma shalli ala kertas, tisu, daun kering, kulit kayu, semua yang kering. Ya, itu sahaja. Siapa tengah mengaji tu? Okey, baik. Okey. Kemudian. Okey, baik. Ini kita sambung sedikit lagi sebelum kita tangguhkan kuliah pada minggu ini. Okey, yang ni saya baca dahulu. Kita huraikan secara detail pada kuliah akan datang, sekiranya berkesempatan, sekiranya pada hari yang Ustaz Fakhruddin tidak masuk. Cara berwuduk. Jika anda sudah selesai beristinja dan ingin menunaikan solat, ambillah wuduk dan mulai dengan bersiwak. Kemudian duduk menghadap kiblat sambil membaca basmalah. Minta maaf, sebelum itu, ada satu perkara lagi yang tidak disebut dalam bab beristinja ini. Yang tidak disebut di dalam kitab ini, ataupun tidak disebut oleh Imam Ghazali, iaitu adab dalam kita qada hajat, ya, selain pada kita tidak menghadap tempat matahari naik, ya, tidak di tempat orang ramai dan juga sebagainya. Salah satunya lagi adalah kita tidak qada hajat menghadap kiblat. Ya, tidak qada hajat menghadap kiblat. Itu daripada segi adabnya, kita tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakangkan kiblat. Contoh kiblat itu adalah di hadapan kita, maka makruh untuk kita
Qada hajat menghadap ke arah kiblat dan juga tidak membelakangkan kiblat. Maksudnya bukan menghadap ke belakang kiblat, ya. Pun tidak boleh. Ya, pun tidak boleh. Jadi adjust kita punya. Tapi kalau hari ini susah untuk kita jaga benda macam tu. Kenapa susah untuk kita jaga benda macam tu? Sebab dia tak macam orang dulu buat rumah dekat kampung. Bila buat rumah dekat kampung, kita tengok dah kiblat. Kita tengok dah kiblat. Rumah kita menghadap kiblat. Bilik air tandas kita tidak menghadap kiblat dan tidak membelakang kiblat. Tapi hari ini, rumah yang sudah siap dibuat, itu kadang-kadang keadaan yang tak dapat kita nak elakkan. Kita cuma hanya buat sebaik yang mungkin, ya, sebaik yang mungkin. Orang yang sangat-sangat menjaga adab ini, contoh macam kita, guru kita mengajar sampai ke tahap apabila kita masuk ke toilet sekalipun, kita masuk ke dalam bilik air nak qada hajat, kita tidak menghadap ke arah rumah guru kita. Kita tidur sekalipun, ya, kaki kita tidak melunjur ke arah kiblat. Ya, kita dalam tidur tu kita ada adab lah kan, menghadap ke arah kiblat kan, tapi kaki kita tidak melunjur ke arah tempat tinggal guru kita. Itu jikalau kita orang yang betul-betul menjaga adab, ya, menjaga adab. Dan juga begitu juga ketika kita berwuduk, ya, kita ambil, semasa kita ambil wuduk itu kita tidak membelakangkan kiblat. Begitu. Baik. Kita masuk sedikit cara berwuduk. Jika anda sudah selesai beristinja dengan ingin menunaikan solat, ambillah wuduk dan mulai dengan bersugi, bersiwak, kemudian duduk menghadap kiblat sambil membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian basuh kedua tangan 3 kali sebelum memasukkan tangan ke dalam tempat air. Kemudian ambil air lalu berkumur-kumur dengannya 3 kali, kecuali orang yang berpuasa. Ini kita akan bahaskan sedikit, insya-Allah pada sesi akan datang. Kemudian ambil air untuk hidung, lalu memasukkannya ke dalam hidung 3 kali, lalu masukkan air itu dengan nafas ke rongga hidung dan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Ini juga kita akan bahaskan. Dalam bab bersiwak pun insya-Allah kita akan bahaskan. Kemudian ambil air untuk muka, lalu basuh mulai dari permulaan dahi sampai pada penghujung muka yang berhadapan dengan dagu, menurut panjangnya dan menurut lebarnya, dari telinga hingga ke telinga kedua. Ini banyak perbahasannya, ya. Air haruslah pada tempat tumbuh 4 bulu, iaitu 2 alis mata, 2 kumis, 2 jambang dan bulu-bulu mata. Air juga harus sampai pada pangkal-pangkal janggut yang nipis. Ini yang ni banyak benda yang kita perlu bahaskan. Saya rasa kita perlukan masa untuk kita membahaskan berkaitan dengan cara berwuduk. Jikalau saya terangkan pada malam ini, kalau kita teruskan dia akan jadi tergantung. Yang ni dalam cara berwuduk ini, iaitu dalam bab cara berwuduk, ya, dan juga makruh dalam berwuduk, kita perlu ada satu sesi kelas yang khas lah, ya, insya-Allah pada sesi kelas yang akan datang. Kalau kita ada kesempatan, kita akan sambung pada dalam bab berwuduk insya-Allah untuk kita bahaskan secara detail, memberikan penerangan berkaitan dengan tata cara dan juga adab di dalam berwuduk, ya. Cuma diingatkan bahawa dalam kitab Bimbingan Mukmin ataupun Ihya Ulumuddin ini, Imam Al-Ghazali tidak menerangkan, ya, rukun wuduk ada berapa, tidak, ya, rukun wuduk ada berapa, apa yang wajib, apa yang sunat, tidak ada, ya, tidak ada. Dia terus mula daripada awal bismillah, awal baca basmalah sehingga akhir kita membaca doa selepas berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kita biasanya baca, kita akan sambung waj'alni min ibadikas salihin. Okey, dia sampai kat situ. Terus daripada segi adabnya, insya-Allah kita akan bahaskan pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Baik, sebelum kita tangguhkan, ada sebarang soalan? Okey, baik, tak ada insya-Allah. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi pada hari Rabu yang akan datang. Bateri ni kenapa ni? Okey, baik. Jadi sebelum kita tangguhkan, saya ada sedikit pengumuman. Baik tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian,
Jadi pada hari Sabtu ini, bagi warga Johor lah, pada hari Sabtu ini, insya-Allah kita akan adakan satu kursus umrah simulasi, iaitu kita akan terangkan daripada segi falsafah ibadah umrah itu, sejarahnya, kemudian kita akan ada penerangan daripada segi teori praktikal dalam kita cara-cara menunaikan ibadah umrah secara terperinci, ibadahnya, hukum hakamnya dan juga sebagainya, persediaannya dan juga sebagainya. Dan kemudiannya kita akan melakukan ibadah umrah simulasi, ya. Simulasi bukan setakat umrah sahaja, ibadah umrah sahaja, tapi simulasi bermula daripada kita berada di dalam hotel sampai kita selesai menunaikan ibadah umrah secara terperinci, supaya para jemaah ataupun para peserta mendapat gambaran yang penuh, ya, bagaimana keadaan di sana, insya-Allah. Jadi bagi tuan-tuan dan puan yang yang berminat untuk menyertai kursus umrah tersebut, percuma, ya, boleh hubungi admin kita lah, Puan Mazrina, ataupun bolehlah kita bertanya di dalam grup, insya-Allah. Ya, kita akan sediakan link untuk pendaftaran di Google Form, insya-Allah. Ya, hari Sabtu bermula jam 8 pagi, 8.30 pagi sampai pukul 5 petang, insya-Allah. Dia satu kursus umrah yang sehari penuh, memang detail, insya-Allah. Ya, baik, itu sahaja, kita tangguhkan dahulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.